Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini perkembangan terkini berkaitan dengan siasatan penemuan uang lebih 270 juta ringgit, jongkong emas dan sebagainya berkaitan dengan Perdana Menteri yang ke-9 Ismail Sabri Yaakob. Akhirnya SPRM arahkan Ismail Sabri istihar harta. Netizen memberikan pelbagai reaksi tentang keputusan SPRM ini. Ada yang setuju, ada juga yang mempersoal. Namun demikian, lebih ramai yang setuju. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk mempromosikan sebuah produk gout. Sesiapa yang ada masalah gout, sila beli produk dalam bag ini. Produk ini sangat berkesan, halal, dan sudah ada yang membeli, sudah memberikan keterangan, memberikan testimoni mereka sembuh. Baik, kita teruskan. Terima kasih kerana membelinya. Perdana Menteri yang ke-9, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob diarahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM untuk membuat pengisytiharan harta susulan siasatan berkaitan kes rasuah dan pengubahan wang haram. SPRM berkata arahan itu adalah mengikut Seksyen 36 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009 pada 11 Disember 2024. Yang menjadi tanda tanya kepada netizen ialah mereka tertanya-tanya, selama ini Ismail Sabri Yaakob bilakah terakhir beliau mengisytiharkan harta? Kebiasaannya penjawat awam diarahkan mengisytiharkan harta sekurang-kurangnya 5 tahun sekali. Bilakah kali terakhir Ismail Sabri Yaakob mengisytiharkan harta sehingga SPRM mengarahkan beliau membuat pengisytiharan harta yang terkini? Itulah yang menjadi buah mulut dalam netizen. Adakah Ismail Sabri Yaakob gagal mengisytiharkan harta dalam masa yang terkini? Kata SPRM juga, Ismail Sabri juga sudah membuat pengisytiharan harta itu secara rasmi pada 10 Februari lalu. Untuk makluman, Ismail Sabri sudah hadir ke pejabat SPRM untuk memberi keterangan pada 19 Februari lalu. Namun SPRM tidak menolak kemungkinan bahawa beliau akan dipanggil semula bagi membantu siasatan lanjut menurut SPRM. Siasatan kes didakwa berkait PMA 9, SPRM menyita wang tunai 170 juta dan jongkong emas tulin RM 7 juta semalam. Dan juga yang lebih menarik lagi ialah SPRM panggil 10 lagi saksi kes rasuah ubah wang haram membabitkan Perdana Menteri yang ke-9. Yang menjadi juga persoalan dan perdebatan buah mulut netizen pengikut kes ini ialah siapakah saksi-saksi 10 orang yang dinyatakan ini. Apa peranan mereka di dalam kes pengumpulan uang lebih 200 juta ringgit, jongkong emas, barangan kemas dan juga barang-barang yang lain itu. Apa peranan mereka sehingga mereka juga dipanggil? Kenapa begitu ramai? Dan sebenarnya siapakah pemilik uang tersebut? Jumpa lagi, tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Akhirnya SPRM buka mulut, buka cerita. Di saat isu-isu besar ditimbulkan seperti isu penemuan uang lebih daripada 170 juta dan 100 juta ringgit, jumlahnya 270 juta ringgit jongkong emas dan juga penahanan wartawan Malaysia Kini yang didakwa menerima rasuah RM20,000. Ini komen balas Azam Baki terhadap PAS. PAS cuba nak menjadi hero dalam isu tersebut. PAS tiba-tiba muncul memberikan komen seakan-akan dialah hero dalam mempertahankan wartawan tersebut. Tapi siapa sangka Zambaki tampil sekolahkan pula PAS dalam isu berkaitan. Netizen menyokong SPRM di dalam isu tersebut dan ceritanya memang luar biasa. Baik, sebelum saya teruskan, saya ingin ucapkan selamat berbuka puasa, menunaikan solat dan juga menunaikan ibadah puasa kepada rakan semua yang beragama Islam. Saya kongsikan kepada anda semua satu produk yang sudah dicuba oleh netizen dan juga penonton channel saya. Ubat itu ialah ubat gout
yang boleh membantu menangani isu gout. Saya tahu ramai penonton ini dalam channel saya yang ada masalah gout, susah untuk menghabiskan ibadah dan juga membuat ibadat. Jadi sebab itu saya kongsikan kepada anda ubat yang mujarab ini. Ramai sudah yang guna, murah harganya. Sekarang saya dapat promosi daripada Shopee, itu sebab saya kongsikan dengan kamu semua. Harganya jatuh kerana promosi sempena raya ini. Jadi belilah untuk keselesaan anda semua. Semoga dengan perkongsian ini dapat membantu anda. Saya sengaja berkongsi di sini karena Shopee memberikan promosi terbaik kepada saya untuk kongsi kepada anda. Klik di dalam bag yang ada dalam video ini. Ada satu bag di sana, kamu tekan. Apabila keluar bag itu kamu tekan, ada produknya di sana, ubat gout. Okey. Hari ini PAS bertikai SPRM menahan wartawan. Ini penegasan Azam Baki. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tidak pernah bersikap pilih bulu dalam usaha menangani dan mencegah rasuah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki menegaskan tidak akan ada sebarang pengecualian diberikan kepada sesiapa sahaja yang melakukan kesalahan berkaitan rasuah, termasuklah membabitkan wartawan ataupun ahli politik. Beliau mengulas penahanan wartawan sebuah portal media dalam talian di sebuah hotel di Shah Alam malam kemarin selepas disyaki meminta rasuah RM20,000 daripada seorang ejen pekerja warga asing. Kami mempunyai alasan kukuh untuk mempercayai bahawa dia, iaitu wartawan terbabit, dalam kes rasuah selepas wang tunai RM20,000 ditemui bersamanya. Ini bukan sekadar salah laku. Di bawah undang-undang rasuah, ia sangat jelas. Sesiapa yang menerima suapan sebagai balasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan, itu adalah kes rasuah, katanya dipetik berita harian BH. Sebelum ini, PAS menganggap tindakan SPRM menahan wartawan portal yang membongkar isu penyeludupan pekerja asing itu janggal dan menimbulkan persoalan. Itu yang kata netizen, khususnya penyokong kerajaan. Mereka kata PAS dah mula jadi hero lagi. Semualah dia mau tunggang, semualah dia nak jadi hero. Yang salah pun dia tetap juga nak menjadi hero, kata mereka. Sudah terang-terangan menerima rasuah dalam kes itu apabila SPRM buat perangkap, akhirnya kedapatan. Sekarang ini pula ada yang nak jadi hero. Dia kata janggal dan menimbulkan persoalan. Macam-macam lah PAS ini kan. Pada 28 Februari lalu, SPRM menahan seorang wartawan untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 16A Akta SPRM 2009 di sebuah hotel di Shah Alam kira-kira jam 11.30 malam. Lelaki itu ditahan reman 4 hari kerana disyaki meminta dan menerima rasuah kira-kira RM20,000 sebagai balasan untuk menurunkan artikel yang dimuat naik serta tidak menulis lagi tentang agensi pekerja asing yang didakwa terbabit dalam sindiket. Ia susulan laporan portal berita terbabit pada 22 Februari lalu yang memetik sumber mendakwa bekas pegawai imigresen kini bergelar Datuk sebagai dalang di sebalik kumpulan kartel yang didakwa beroperasi di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. SPRM menegaskan penahanan wartawan itu berpunca kes rasuah, bukannya disebabkan laporan pendedahan dibuat. Itu alasan yang tepat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.